Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih sebab join kelas cikgu hari ini. Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, okey, dan dilindungi. Okey, untuk kelas kita semalam, okey, saya dah bincangkan tentang tajuk kadar. Jadi hari ini, okey, cikgu plan nak sambung, okey, untuk tajuk 4.3. Tapi cikgu dah berikan kamu satu video tadi kan untuk kamu lihat dan fahamkan. Okey, jadi cikgu harap untuk penerangan cikgu yang lebih jelas, okey, kamu perlu tengok video tadi untuk kamu memahami, okey, memahami dengan lebih baik. Okey. So jom kita teruskan untuk tajuk keadaran. Okey, dan pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 84, okey, 84 sehingga 86. Okey, untuk tajuk keadaran. Keadaran ni adalah berkait rapat dengan nisbah. Okey, nisbah dan kadar yang kita dah belajar untuk dua subtopik yang lepas. Okey. So, ready? Okey, subtopik 4.3 kadaran. Apa yang kita akan pelajari hari ini adalah menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, ingat lagi nisbah. Okey, nisbah berkaitan dengan perbandingan dua atau tiga kuantiti dalam unit yang sama, unit yang sama. Okey, kadar dia unit yang berbeza. Okey, 4.3.2 menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey. Okey, jom kita lihat apakah hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey. Apa itu kadaran? Maksud kadaran ni kamu boleh lihat di muka surat 84. Okey. Iaitu apa? Kadaran adalah satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey, kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Okey, biasanya kadaran ini akan diungkapkan dalam bentuk pecahan atau akan diberikan dalam bentuk pecahan. Itu adalah kadaran. Okey, sebelum tu saya imbas semula konsep nisbah dan kadar. Okey. Kadar adalah, nisbah adalah nisbah adalah perbandingan antara kuantiti pada unit yang sama. Manakala kadar pula adalah perbandingan di antara kuantiti bagi unit yang berbeza. Ingat kadar dan nisbah maksud dia berbeza. Nisbah unit yang sama, kadar adalah unit yang berbeza. Yang ini yang kamu kena tahu untuk konsep kadaran. Jika nisbah dua pasangan kuantiti adalah setara, ini ingat konsep setara. Setara. Maka dua pasangan itu adalah berkadaran. Nanti kita akan lihat contoh dia. Kena pastikan dia setara baru boleh dikatakan dua pecahan itu adalah kadaran. Ini contoh. Contoh RM50, RM50 kepada 4 biji durian ataupun untuk 4 biji durian. Dia dikatakan berkadaran bila tengok yang ini. Kamu cek ini untuk kenal pasti sama ada dia kadaran atau tidak. So 50 nak pergi ke RM150. Yang ni kena darab berapa? Darab 3. Kamu kena ingat konsep setara. Setara dia nak jadi sama. Jadi sama. Gunakan apa? Gunakan operasi darab atau bahagi, mana-mana satu. So ini darab 3. Jadi nak tahu dia berkadaran atau tidak, kamu kena cek sama ada dia setara ataupun tidak.
So tengok, adakah 4 nak pergi ke 12 ini darab 3 ataupun darab nombor yang lain. Kalau dia darab 3 juga, okey, 4 darab 3 sama dengan 12. Maka ini adalah kadaran. Okey, kadaran. Ini konsep kadaran. Dia setara antara dua nisbah yang diberikan. Okey. Cikgu harap semua faham untuk konsep kadaran, sebab kadaran ni kamu kena faham untuk kita akan cari ataupun kita akan selesaikan masalah bila satu unit atau satu kuantiti pada unit yang sama kita tak tahu. Jadi kita boleh gunakan nisbah yang satu lagi untuk selesaikan masalah. Right? So next. Okay, yang ini rujuk buku teks. Okay, muka surat 85. Cikgu bincangkan sedikit. Okay, kamu dah lihat contoh itu dan cikgu terangkan sedikit supaya kamu lebih faham. Ini adalah soalan ataupun contoh untuk kita tuliskan kadaran. Okay, kadaran ni tulis je macam yang tadi cikgu tunjuk tadi. Okay, kadaran ni boleh ditulis dalam dua bentuk. Okay, yang penting dia dalam bentuk pecahan. Sama ada. Okay, yang pertama 10 biji kacang kepada 51 gram. Okay. Jisim 51 gram. Sorry. Alright. Okay. 51. Okay, 10 biji kepada 17 gram. Okay. Adalah sama dengan 30 biji. Okay, ni cara nak tulis kadaran dia. Okay. Kepada 51 gram. Okey, syaratnya adalah mesti pada kedudukan yang sama. Okey, pada kedudukan yang sama. Kalau biji di atas, mesti yang satu lagi mesti biji juga dekat atas. Okey. Atau yang kedua boleh terbalikkan 17 gram kepada 10 biji. Okey. Kemudian 51 gram kepada 30 biji. Okey. Mana-mana satu pun adalah kadaran yang betul. Yang penting mesti sama dia punya kedudukan. Kalau gram di atas, maka satu lagi mesti gram di atas. Sebab apa? Sebab nanti bila ada satu situasi penyelesaian masalah, satu kuantiti atau satu unit yang kamu tak tahu, kamu boleh gunakan konsep kadaran untuk kamu cari jawapan dengan syarat dia mesti setara. Okey, ni tengok setara tak? 17 nak pergi 51 darab 3. Okey, so dia pun sama. 10 nak pergi ke 30 biji ni darab 3. Itu namanya konsep berkadaran. Sama juga dengan yang ini. Okey, 10 nak pergi 30 darab 3. Okey, 17 nak pergi ke 51 darab 3. Okey, maka dia adalah berkadaran. Okey, boleh faham? Faham Seterusnya, okey, untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu, kita akan bincangkan satu soalan untuk latih diri. Kemudian saya nak kamu buat sendiri soalan yang seterusnya. So kita bincangkan 3 biji. Yang ini soalan yang sama iaitu tulis satu kadaran. Satu kadaran yang mewakili situasi yang diberikan. So 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola berharga RM20. So tulislah mana-mana bermula dengan yang pertama. Okey. Saya gunakan RM5 lah. RM5 kepada 3 biji bola. Okey. Sama dengan RM20 kepada 12 biji bola. Okey, macam tu. Jadi mesti sama kedudukan dia. Dia berkadaran atau tidak, tengok ni darab 4, yang ini adalah darab 4. Dia kadaran. Okey. So, atau jawapan lain, terbalikkan saja 3 biji kepada RM5 adalah sama dengan 12 biji kepada RM20.
20. Okey. Mana-mana pun betul. So ini adalah contoh jawapan macam mana kamu nak tulis kadaran bagi satu situasi yang diberikan. Okey. Okey, bagi sesi pengukuhan, okey, murid-murid cuba. Okey, soalan yang saya cakap tadi 4.3A, soalan yang sama. Okey, latih diri 4.3A. Okey, buat soalan B dan C. Okey, dua soalan sahaja, iaitu kamu tulis kadaran dia macam yang saya ajar tadi. Okey, nanti buat selepas Google Meet dengan cikgu nanti. Okey? Ada masalah? Okey, kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan kepada tajuk yang seterusnya, iaitu standard pembelajaran yang kedua. Okey, yang terakhir, bagaimana nak tentukan nilai yang tak tahu menggunakan kadaran, konsep kadaran. Yang ini nanti kita akan belajar macam mana nak aplikasikan kadaran itu menggunakan untuk mencari satu nilai yang kita tak tahu. Okey, ni saya nak kamu rujuk latih diri 4.3B. Okey, sebenarnya dekat contoh 8 tu dah ada penerangan. Okey, yang dekat dalam video yang cikgu bagi tahu pun tadi, yang cikgu berikan tadi pun dah ada contoh 8 itu, penerangan untuk contoh 8. So, cikgu nak kukuhkan lagi pengetahuan kamu bagaimana nak tentukan nilai yang tidak diketahui dalam satu kadaran. Jadi kamu rujuk soalan 4.3B, latih diri 4.3B. Okey, muka surat 80. Muka surat 86. Okey, muka surat 86. Tengok soalan 1. Jadi soalan 1 tu dah kira kita bincangkan. Okey, bincangkan dengan menjadi contoh cikgu yang ini yang pertama. Okey. So, untuk selesaikan nilai yang kita tak tahu dalam satu kadaran ada 3 kaedah. Okey, 3 kaedah. Yang pertama adalah kaedah unitari, yang kedua adalah kaedah kadaran dan yang ketiga adalah kaedah pendaraban bersilang. So, kita akan lihat satu persatu. Okey pelajar, kalau soalan tak menetapkan apa-apa kaedah untuk kamu buat, ini adalah pilihan. Okey, pilihan. Kamu fahamkan salah satu dan kamu apply sahaja pada soalan yang diminta. Okey, first kita akan tengok kaedah unitari. Kaedah unitari ini kamu kena cari bilangan untuk satu dulu. Satu ni dia bagi 8. Okey, kamu kena cari satu. Kalau pasukan, satu pasukan lah. Okey, kalau orang, satu orang. So, tuliskan untuk 8 pasukan. Okey, kamu tuliskan dulu apa maklumat yang diberikan. Okey, 8 pasukan adalah ada 200 orang pemain. Okey. Okey. Jadi saya bagi tahu tadi unitari ini cari satu. Okey, satu. Uni satu. So, satu pasukan. Macam mana nak cari satu pasukan? Okey, 10 biji gula-gula untuk 5 orang pelajar. Okey, 10 biji gula-gula untuk 5 orang pelajar. Jadi satu orang dapat berapa? Kamu kena buat apa? Kena buat operasi bahagi. Okey, bagus. 200 bahagi dengan 8. Dapatlah 1. Okey. Tadi gula-gula. Kalau nak tahu seorang mesti bahagi dengan 5. Seorang dapatlah 2 biji. So 200 bahagi 8 sama dengan 25 orang. Okey. 25 orang pemain. So, satu pasukan 25 orang. Soalan dia nak berapa pasukan? Kamu kena pergi semula kepada soalan. Dia nak 2 pasukan. Okey. Jadi 2 pasukan. Tadi gula-gula. Seorang dapat 2 biji. Saya tanya kalau 2 orang dapat berapa biji? 4. Betul 4. Okey. So macam mana orang dapat 4? 2 darab 2. Samalah. So 25 orang untuk satu pasukan. Kamu darab dengan 2. Kamu akan dapat 50 orang. Okey. Ini adalah kaedah unitari. Okey, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, saya teruskan pada kaedah yang kedua adalah kaedah kadaran. Okey, kaedah kadaran ni kamu mesti tuliskan dalam bentuk kadaran. Okey, kadaran yang dah belajar tadi tu mesti pada kedudukan yang sama. Okey. 200 orang kepada 8 kumpulan.
Okey. Sama dengan, okey, berapa orang tak tahu. Saya letak X. Okey. Orang. Okey, untuk 2 kumpulan. So, guna konsep setara. Setara. Okey, nisbah setara. 8 kumpulan kepada 2 kumpulan ini. Okey, ingat. Kalau setara dia mesti 2 operasi. Sama ada darab ataupun bahagi. Jadi 8 nak pergi 2. Kamu tak payah tengok lah. Tak payah tengok kumpulan-kumpulan ni. Kamu tengok figure dia. Okey. Atau nilai dia. Okey. Kamu tengok. Sekejap ya. Okay, so yang ini kamu nak dapat kena bahagi 2. Allah. Okey, kejap saya. Sekejap ya. Okey, sekejap sayang. Ya nak ya. Okey, sorry cikgu. Cikgu stop sekejap tadi. Okey, kita sambung semula. Okey, kejap ya. Cikgu sharekan semua tadi slide tadi. Okey. Okey, yang ni. Okey. Sambung untuk kaedah kadaran. Okey. Kamu kena cari bagaimana untuk tetapkan dia setara. Okey, 8 nak pergi 2. Kamu darabkan dengan berapa? Sekejap. Okey, kamu darabkan dengan 2. Okey. Darab dengan 2. Kamu darab pula. Kamu bahagi. Sorry 8 nak pergi kepada 2. 8 nak dapat 2 mesti bahagi 4. So konsep kadaran, okey, dia mesti sama. Jadi kalau bawah bahagi 4, jadi atas pun mesti bahagi 4. Okey. So 200 kalau bahagi 4 dapatlah nilai untuk X ini. Jadi X sama dengan 200 bahagi 4. Kamu akan dapat 50 orang. Okey. So sama tak? Sama Dua-dua kaedah pun dia akan berikan jawapan yang sama. Kamu boleh pilih mana satu yang kamu sesuai ataupun kamu senang faham. Okey, satu lagi kaedah. Okey, iaitu kaedah pendaraban bersilang. Okey. Kaedah pendaraban bersilang ini sama macam konsep kadaran. Okey, konsep kaedah kadaran.
kamu kena buatkan dalam bentuk pecahan 200 kepada 8. Okey, sama dengan yang atas tak tahu berapa orang. So kamu letaklah X. Okey. Per 2 kumpulan. Okey. So pendaraban bersilang, kamu kena darab secara silang. Okey, 200 darab 2. Okey, 200 darab 2 sama dengan, okey, biar X ni berada di sebelah kiri. Okey. 200 darab 2 sama dengan 400. Okey, bila dia darab silang, dia akan dapat jawapan. Dia tak ada dalam bentuk pecahan lagi. Okey. So 200 darab 2 400. 8 darab X adalah 8X. Jadi berapa nilai X? Okey. Kamu nak dapat 1X. 8 sama dengan 400. Okey. 1 berapa? Okey, 1 berapa? Kamu kena bahagi. Okey, jadi X sama dengan 400 bahagi dengan 8. Dapatlah 1X. So kamu dapat 50 juga. 50 orang. Jadi X ini merujuk kepada, okey, bilangan ahli untuk main untuk dua pasukan. Okey. So 50 orang juga. Jadi sama. Okey, mana-mana kaedah pun yang kamu gunakan adalah sama. Okey, sama. So untuk tambahan, cikgu bincangkan tadi 4.3 soalan 1. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buat di rumah. Okey, 4.3 tu untuk soalan 2 dan soalan 3. Gunakan mana-mana kaedah. Okey. Kalau nak lebih bagus, kamu buat untuk 3 kaedah. Okey, untuk 3 kaedah. So, faham Okey, cikgu harap semua faham. Untuk kita teruskan kepada aktiviti pengukuhan iaitu perbincangan. Okey, untuk latihan pada modul PDPR muka surat 32. Okey, 32. So, ambil masa sekejap. Okey, untuk lihat modul PDPR. Alright. So, modul PDPR di muka surat 32 tu ada 3 soalan saja. Okey, tapi dia minta kamu buat 3 kaedah untuk mencari nilai yang tidak diketahui. Okey. Yang pertama kaedah unitari, yang kedua kaedah kadaran dan yang ketiga kaedah pendaraban bersilang. Okey, macam yang cikgu terangkan tadi. Jadi cikgu akan terangkan satu soalan dan ada lagi 2 soalan untuk kamu selesaikan di rumah. Okey. So jom kita lihat sama-sama. Okey. Boleh tengok boleh nampak Boleh nampak bot cikgu? Okey, untuk soalan yang pertama, 1 ya. Kamu mesti buat 3 kaedah. Okey, yang pertama adalah kaedah unitari. Okey. Yang kedua, ni kaedah unitari. Yang kedua kaedah kadaran. Okey. Dan yang ketiga adalah kaedah pendaraban. Okey. Pendaraban bersilang. Okey. Dalam kertas tu ada 3 kaedah. Jadi 3 kaedah ni akan berikan kamu jawapan yang sama. Kalau kamu tengok jawapan tak sama, maka adalah kesilapan pada jalan kerja kamu. So kita lihat satu persatu. Untuk soalan yang sama, soalan 1. Kos untuk membuat 5 buah meja. 5 buah meja. Sama dengan RM80. RM RM80. Dia suruh cari bilangan untuk berapa RM untuk 8 buah meja. 8 buah meja. So yang ini boleh guna mana-mana kaedah untuk kamu selesaikan jika soalan peperiksaan. Tanya. Tapi untuk hari ini, latihan tambahan ini, kamu mesti buat ketiga kaedah. Untuk mahirkan kamu.
Okey, kaedah unitary ingat tak tadi? Unitary ni maksudnya cari satu dulu. So cari satu buah meja. Okey, 5 buah meja. Okey, 5 buah meja sama dengan RM80. Jadi satu buah berapa? Bahagi dengan 5, okey. RM80 bahagi 5, kamu akan dapat RM16. Okey. So ini adalah untuk satu buah. Okey, satu buah. Dia nak berapa buah? Dia nak 8 buah. So 8 buah meja. Kamu kena darab semulalah. Satu ni darab dengan 8. Okey, RM16 darab 8. Kamu akan dapat jawapan 128. Okey. Kaedah yang pertama unitary. Okey. Kaedah kadaran pula. Kadaran buat dalam bentuk kadaran. Okey, RM80 5 meja. Okey, dia sama dengan RM berapa? Tak tahu. So letak X. RM berapa untuk 8 meja. Jadi kamu nak tahu macam mana ni? Tak tahu kan? So, macam mana kamu nak dapat 5 kepada 8? Okey, 5 nak jadi 8 ini, kamu mesti darab dengan berapa? Nak tahu darab dengan berapa? Kamu terbalikkanlah. Bahagi 8 bahagi 5, kamu akan dapat 1.6. Okey, so dapat darab 1.6. Jadi di bawah darab 1.6, di atas pun mesti darab dengan 1.6. Alright, darab. Jadi dah tahulah X ni adalah sama dengan 80 darab dengan 1.6, dapatlah nilai X ini. Okay, so X sama dengan RM80 kali 1.6. Jadi kamu akan dapat RM128. Okey, X ini. Jadi dapatlah 8 buah meja ni sama dengan 128. Okey, sama tak? Sama. Maka betul lah jawapan kamu. Okey, untuk pendaraban bersilang juga sama macam kadaran. Okey, tapi pendaraban bersilang ni kamu tak payahlah tulis unit dia. Okey, tulis dalam bentuk pecahan. Yang penting kamu kena tahu apa nak darab dengan apa secara bersilang. Okey, 80 per 5 sama dengan 80 tak tahu berapa RM. Okey, X per 8. Okey, so konsep dia silang. Jadi 5 darab X sama dengan 5X. Sama dengan 80 kali 8. Okey, so 5X sama dengan 640. Jadi 5 sama dengan 640. 1 berapa? Okay, so X sama dengan 640 bahagi 5. Okay, so kamu akan dapat juga jawapan 128. Maka X, okay, X sama dengan RM 12. Okay. Okay, RM 128. Okay, sama. Maka jawapan dia menunjukkan okey, ketiga-tiga kaedah ni jawapannya sama. Okey. So kamu dah yakinlah, maka jawapan itu adalah RM128 sebab tiga-tiga kaedah pun memberi kamu jawapan yang sama. Okey, cikgu harap tak ada masalah. Untuk kamu teruskan soalan, okey. Untuk soalan yang kedua dan ketiga. Okay, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada? Okey, semua tak ada soalan? Okey, kalau tak ada, cikgu harap untuk tajuk kadaran ni tak ada masalah untuk kamu. Kamu cuba buat soalan yang cikgu minta tadi, 4.3A. Okey, 4.3A, B dan C. 4.3B, okey, 2 dan 3. Kemudian untuk latihan pengukuhan modul PDPR Matematik, okey, muka surat 32, nombor 2 dan nombor 3. Okey, cikgu harap tak ada masalah untuk kamu semua. Okey. So, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang join hari ini. Yang tak dapat join tak apa, cikgu akan sharekan nanti video PDPR ini bersama rakan-rakan kamu
So yang lain tolong jaga diri, jaga kesihatan. Okay, waktu pandemik ni jangan keluar. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, ada masalah tak boleh join, jangan risau. Okay, semua cikgu dah share dalam Telegram dan apa Google Classroom punya kelas, okay? Dalam kumpulan di Google Classroom Matematik Tingkatan 1 2021. Okay, buku teks semua cikgu dah ada share juga dalam grup tu. Okay, dalam Google Classroom. So, kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey, terima kasih semua yang join cikgu hari ini. Cikgu harap semua tak putus asa untuk teruskan bersama-sama kita menjalani norma baru PDPR ini seperti yang lepas-lepas, kehadiran semakin lama semakin baik. Okey, yang tak dapat join tu saya faham. Okey, mungkin ada banyak kekangan-kekangan. Jadi lihat semua video dan apa-apa maklumat yang cikgu share dalam kumpulan Telegram. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, jaga diri baik-baik. Okey, bye.